بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita telah pun mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Seperti mana biasa, Masya Allah, bila dengar tersebut datang kerinduan pada tempat Ustaz. Allahu Akbar. Ini kerinduan yang saya kata tidak akan pernah padam. Tuan-tuan yang biasa menjengah ke Masjidin Nabawi, subhanallah, biasa salat Isyak di sana akan mendengar alunan kita panggil taranum yang sebegini ketika mana salat Isyak, iaitu dibacakan oleh Fadil Syekh Ali Huzaifi hafizahullah taala. Itulah bacaan sikit yang telah 1% saja. 1%, oh subhanallah. Kalau 100% tu macam mana, subhanallah tuan-tuan. Tapi kita hari ini kita ada agenda yang lebih besar, insya-Allah. Kita harapkan daripada bacaan surah Al-Fatihah yang telah dimulakan sebentar tadi oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, membuka jiwa kita, minda kita untuk terus menetap dan juga melihat ayat suci Al-Quran pada sudut kefahamannya. Kita nak mulakan dengan doa pendek terlebih dahulu, iaitu sama-sama kita bacakan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagi pembelajaran kita pada hari ini, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak melihat daripada sorotan ayat-ayat yang terkandung pada muka surat 552. Sama-sama kita buka mushaf Al-Quran dan kita nak mulakan dengan melihat sinopsis ayat-ayat ini terlebih dahulu. Sama-sama kita teliti pada sinopsisnya, iaitulah pada muka surat ini insya-Allah kita nak melihat betapa peristiwa yang telah pun menimpa seorang lagi nabi dalam surah As-Saff ini, iaitu Nabi Isa alaihi salam dengan Bani Israel, serta berita berkenaan tentang pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turut membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam muka surat ini juga kita nak lihat bentuk ataupun jenis perniagaan yang diredai oleh Allah dan dijamin keuntungan daripadanya, insya-Allah Ustaz ya. So daripada apa yang telah kita kongsikan sinopsis sebentar tadi, tuan-tuan, kita nak dengarkan terlebih dahulu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman sebagai memulakan perbincangan kita pada tengah hari ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad. Tadi sebab apa baca tu Ustaz dengan bacaan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi, sebab Al-Fadhil Ustaz Syam dulu, Allah untung tiap-tiap malam dia boleh dengar. Ustaz Syam belajar dekat Madinah dulu, Universiti Islam Madinah kan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Cemburu kita, subhanallah. Cemburu yang baik-baik ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi subhanallah, nanti kita dengar Ustaz Syam pula baca insya-Allah gaya Syekh Abdul Rahman Ali Al-Huzaifi. Dan doa tadi Fadil Ustaz Syam doakan moga-moga ibu ayah semua yang saya kasih lagi saya muliakan, kita semua dapat lagi berpeluang untuk menziarahi maqam junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak hari ini melihat halaman kedua surah As-Saff, iaitu dalam muka surat 552. Kita nak baca terlebih dahulu Ustaz Syam daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 insya-Allah taala. Permulaan ini mari kita baca dengan bacaan murattal Hijaz dulu insya-Allah. Boleh Ustaz Syam? Silakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita sudah pun mendengar ayat-ayat awal daripada perbincangan pada hari ini, iaitulah ayat yang dipetik daripada ayat yang ke-6 ya Ustaz, sehinggalah kepada ayat yang ke-9 yang kita nak perhatikan. Apakah tadabbur yang boleh kita perolehi daripada pembacaan kita sebentar tadi? Di mana kalau semalam kita flashback balik sikit Ustaz ya, kali terakhir perbincangan kita semalam daripada ayat yang ke-4 surah As-Saff ataupun ayat ke-5 surah As-Saff yang menceritakan kepada kita bagaimana di sana adanya contoh ataupun satu teladan yang telah pun dipertontonkan oleh Allah. Betul. Betapa bila mana Allah mengutuskan seorang rasul, antara kemungkinan yang akan dilakukan oleh manusia ada dua. Ya. Satu yang menerimanya, alhamdulillah. Tetapi tidak kurang juga di sana tetap akan berlaku penolakan. Masya-Allah. Mereka enggan untuk bersama-sama dengan kebenaran yang dibawakan. Antaranya menerusi apa yang telah Allah ceritakan daripada kisah Nabi Musa yang terakhir kita bincangkan semalam.
Tetapi kisah tersebut tidak terhad kepada satu kisah. Dalam surah As-Saff ni ada dua kisah, iaitulah kisah yang kedua setelah daripada penolakan kaum pertama yang dikenali sebagai kaum Yahudi yang menolak untuk menerima kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Musa. Bahkan mereka juga turut menyakiti akan baginda Nabi Musa alaihissalam tersebut. Apa jadi pula terhadap Nabi yang selepas daripadanya, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan akan Nabi Isa kepada Bani Israel juga. Cuma kalau dalam ayat yang ke-6 ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan panggilan yang digunakan dalam ayat yang kelima lalu, iaitulah kalau kita lihat ketika mana Allah menyebutkan panggilan Nabi Musa terhadap kaumnya, Nabi Musa menyebutkan ya qaum. Tetapi dalam ayat yang ke-6 ni kita dapat perhatikan ketika mana Nabi Isa memanggil kaum dia tak memanggil dengan panggilan ya qaum, dia memanggil dengan panggilan Bani Israel. Kerana kalau kita lihat dalam tafsirnya disebutkan bahawasanya selepas daripada zaman Nabi Musa alaihissalam, pengikut-pengikut Nabi Musa mereka dikenali sebagai golongan Bani Israel, iaitulah anak-anak keturunan Nabi Allah Yaqub, dan inilah yang mereka banggakan semenjak daripada ketika tersebut. Maka siapa-siapa yang datang selepas daripada zaman Nabi Musa alaihissalam, contohnya Nabi Isa alaihissalam yang datang selepas daripada zaman Nabi Musa, akan menggunakan panggilan ini untuk tujuannya menggamit jiwa mereka untuk mendengar bicara yang baik-baik. Dan sehinggalah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran juga kalau kita lihat dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah contohnya, Allah menggunakan kalimah ya Bani Israel. Maka bila mana Nabi Musa alaihissalam menyeru akan kaumnya, wahai Bani Israel, baginda menegaskan bahawasanya baginda adalah merupakan rasul yang sama yang pernah diutuskan sebelum daripada ni. Pada zaman Nabi Musa yang diutuskan itu ialah Nabi Musa. Pada setiap zaman itu sememangnya Allah akan mengutuskan seorang rasul, seperti mana yang telah Allah nyatakan dalam firman-Nya pada surah An-Nahl. Allah menyatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Pada setiap umat yang Allah utuskan mereka di dunia ini, Allah turut mengutuskan bagi setiap umat tersebut seorang rasul. Bagi kita umat Nabi Muhammad yang diutuskan itu of course lah yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang dibawakan oleh para rasul secara asasnya adalah perkara yang sama, iaitulah ani'budullah wajtanibut taghut. Marilah kita sama-sama sembah Allah dan jauhi segala sembahan yang lain daripada Allah. Lantaran itulah Nabi Isa alaihi salam ketika mana menyebutkan kepada Bani Israel akan seruannya ini, dia memulakan dengan menyatakan, aku bukan bawa benda yang baru, tetapi aku membawa apa yang membenarkan ucapan Nabi Musa alaihi salam, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ini yang pertama. Dan antara konten tambahan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam, satu perkhabaran yang menggembirakan sebenarnya Bani Israel. Apa dia? Iaitulah akan datangnya seorang nabi selepas daripada itu yang diberikan namanya dengan nama Ahmad. Yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan ianya perkara yang mengembirakan? Sebab di kala itu orang-orang Yahudi adalah merupakan kaum yang tertindas, terhina, disebabkan mereka enggan mentaati perintah Allah. Mereka dihukum, dihalau keluar daripada kampung halaman, hilang kemuliaan bernegara. Maka mereka mengharapkan hadirnya seorang nabi yang akan mengembalikan balik kemuliaan Bani Israel. Maka pada ketika itulah Nabi Isa beritahu akan datang seorang nabi, seorang rasul akhir zaman yang membawa berita gembira kepada kalian juga bahawasanya siapa-siapa yang menurutinya akan mendapat kemuliaan. Cuma kita tahu bila mana Nabi Muhammad diutuskan, mereka enggan untuk ikut Nabi juga, kerana inilah perangai Bani Israel yang kita tahu sentiasa berdalih untuk mentaati Allah. Alasan yang mereka kemukakan bahawasanya Nabi Muhammad bukanlah orang daripada kalangan Bani Israel. Tetapi khabar ini telah pun wujud daripada semenjak zaman Nabi Isa alaihissalam. Lalu kalaulah sampai berita tersebut adalah berita yang sepatutnya mengembirakan, sepatutnya ia berita yang akan mereka angkat. Tetapi malangnya, walaupun berita tersebut adalah berita yang menggembirakan, apa jadi? Bila mana Nabi Isa alaihissalam mula mendatangkan perintah Allah satu demi satu, mereka menolak akan perkara tersebut dengan menyatakan semuanya adalah merupakan apa dia? Sihrum mubin. Sihir yang nyata. Dan inilah merupakan kebiasaan daripada orang-orang yang menentang dakwah para rasul, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan sihir itulah merupakan tuduhan yang biasa yang dihadapkan terhadap para rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala
atas penolakan yang telah dibuat oleh Bani Israel terhadap Nabi yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala ni, Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Allah katakan kepada mereka, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Sebab yang mengutuskan Rasul itu siapa dia? Allah. Bila mana kita tolak Rasul, bererti kita menolak akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sini Allah menggunakan kalimah azlamu, lebih zalim. Sebab apa? Sebab penolakan mereka itu bukan terhenti sekadar penolakan, tetapi mereka telah melakukan sesuatu yang melampau daripada sekadar penolakan, iaitulah mereka sampai mengada-ngadakan pembohongan terhadap Rasul tersebut. Katalah kita tak suka something, contohlah depan kita orang bawa durian, Ustaz, Allah Akbar. siapa orang Malaysia tolak durian tu pelik kan? Tapi ada seorang hamba Allah ni, dia tak nak makan durian. Betul. Dia kata pada orang, tuan-tuan jangan makan durian ni, kalau tuan-tuan makan, tuan-tuan akan berubah jadi haiwan. Itu pembohongan. Betul. Maka kalaupun tak suka, jangan sampai kita mengadakan pembohongan. Bagi kat Itu saya. benda bagi kat saya. Masya-Allah, Ustaz. Ustaz pun tahu kan. Berkata kat Ustaz Tanzil Rahman, bagi kat saya pun, saya pun suka, kan? Jangan sampai mengadakan pembohongan tersebut. Maka ini perbuatan yang zalim. Allah. Dan inilah juga yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gambarannya. Bila Nabi ditolak akan dakwah baginda, orang tuduh Nabi dengan sekurang-kurangnya 3 tuduhan utama. Ya. Nabi dituduh sebagai ahli syair, Nabi dituduh sebagai ahli sihir, Nabi dituduh sebagai seorang apa dia yang gila. Subhanallah. So ini merupakan satu benda yang diada-adakan terhadap para rasul. Apa tujuan mereka adakan tuduhan begini? Allah jawab dalam ayat yang ke-8, mereka tujuannya supaya dapat memadamkan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Allah, sehinggalah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang daripada kalangan ahli kitab yang telah pun tiba terlebih dahulu sebelum daripada ketibaan Nabi ke bumi Madinah secara khususnya, sebab mereka mendapat khabar Nabi akan diutuskan di bumi Madinah, tuan-tuan. Waktu ketika mana mereka mengetahui tentang kehadiran seorang Nabi ni, dilihat Nabi itu bukan daripada kalangan darah mereka, itu darah Bani Israel, mereka enggan untuk mengakui bahawasanya yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang dimaksudkan dalam kisah yang telah pun dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka cuba untuk nak padamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala ini. Begitu juga dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi janji Allah, dia tetap akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun diusahakan untuk tidak sampai agama ini kepada manusia, tetapi dengan Allah punya kuasa, Allah tetap menyempurnakan kekuasaannya dengan menyempurnakan cahaya hidayah kepada insan-insan yang bersedia untuk menerima. Kalau dia tak terima, orang lain akan terima. Antara itulah Allah menyatakan dalam ayat yang terakhir yang dibacakan tadi, Allah kata, dialah yang telah mengutuskan akan rasulnya dengan petunjuk. Sebab bila mana Allah yang utus, jawabnya tak ada siapa yang boleh tahan. Masya-Allah. Bila mana Allah yang bawa datang, tak ada siapa yang boleh tolak. Barang siapa yang menolaknya, maka dia akan kalah. Allah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan akan rasulnya, dalam keadaan kita tahu, kalau kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada awal kelahiran baginda sampailah baginda dilantik menjadi seorang nabi, tak ada siapa pun yang menyangka seorang anak yang yatim piatu, yang mana dalam kebiasaan masyarakat Arab, orang yang anak yatim piatu ni orang yang tidak mendapat kedudukan. Tetapi bila mana Allah nak mengangkat kedudukan seseorang, maka tetap akan disempurnakan lantikan tersebut, sehinggalah tampilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan bangsa Arab itu sendiri. Dan pada ketika itulah kehadiran baginda itu seperti mana yang Allah sebutkan, walau karihal musyrikun, sekalipun dibenci oleh orang-orang yang mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka inilah perkara yang dapat kita lihat, orang yang bersama dengan Nabi, mereka akan jadi orang yang terpilih. Orang yang menolak akan Nabi, maka mereka akan jadi orang yang tertolak. Sebab apa? Sebab yang mendatangkan kebenaran itu bukan takat diri, tetapi yang mendatangkan kebenaran itu ialah Allah. Allah yang akan sempurnakan kebenaran, sekalipun berlaku penolakan di awal-awalnya, apa yang kita dengar daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cuba kita lihat bila mana sempurnanya dakwah Nabi pada tahun yang ke-8 Hijrah sekurang-kurangnya, terbukanya kota Mekah, maka masuklah manusia beramai-ramai pada saat tersebut, sampailah tahun yang ke-10 Hijrah, waktu berlakunya Hajjatul Wada', sampaikan 120,000 umat Islam yang menyertai Hajjatul Wada'. Sedangkan pada hari-hari awal dakwah Nabi, nak hitung orang yang masuk Islam pun Allah Ustaz, punyalah susah. Maka inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini, betapa pengutusan Rasul itu adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita teliti daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi. Khabar gembira
untuk Bani Israel. Kalaulah Bani Israel yang bukan daripada kalangan umat Nabi Muhammad pun telah diberikan berita gembira yang sedemikian rupa, apatah lagi kita yang sememangnya umat Nabi Muhammad, sepatutnya kita lebih bergembira dengan pengutusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-6 sehinggalah kepada ayat yang ke-9. Dan hari ini insya-Allah kita nak lihat pula apa perkataan yang kita pilih untuk sama-sama kita hayati insya-Allah. Kita dapat lihat tadi daripada ayat yang ke-8, iaitulah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Di situ ada kalimah liyutfi'u. Apa maksud liyutfi'u? Asal kalimahnya itulah tafi'a, yang bermaksud padam api ataupun hilangnya nyalanya. Contohnya kita nak sebut kepada kawan kita, padam lampu sekejap. Itfi lampu. Itfi itu maksudnya padamkan lampu, switch off lamp. Pasal orang putih kan. Berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Ia telah disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Di mana ini menunjukkan kepada usaha-usaha untuk nak memadamkan cahaya yang telah Allah bawa datang ini akan berlaku sepanjang zaman. Kita tahu daripada zaman ke zaman ada yang benci dengan Islam, dia akan cuba untuk padam cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana kita lihat kekuasaan Allah, hatta pada bumi yang kita tak sangka akan menerima Islam, hari ini kalau melihat kepada kemasukan Islam di bumi Eropah contohnya, subhanallah, dengan masjidnya bertambah dengan yang lain-lainnya. Maka inilah yang dikatakan kekuasaan Allah pada menyempurnakan akan cahayanya. Ini cerita kita. Maka kita nak bergembira sikit Ustaz dengan apa yang dikatakan pengutusan Nabi. Kita nak dengarkan ayat daripada ayat ke-9 Ustaz tutup untuk sesi yang pertama ni, supaya kita bergembira dengan pengutusan Nabi kita Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Syamil. Kan rehat dulu tadi. Sebelum rehat bagi gembira dulu. Satu ayat ke-9 insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita gemakan ayat ke-9 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsala rasulahu Sadaqallahul azim. Kita nak sambung selepas ini Ustaz Syam ya. Betul. Tentang berjuang Ustaz Syam. Mungkin sikitlah. Ini ada kaitan dengan bicara kita selepas daripada ini insya-Allah. Apakah jalan yang kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu perniagaan yang takkan rugi dan diberikan bonus yang berlipat kali ganda. Ini kita akan lihat dalam pembelajaran kita berterusan, jangan ke mana-mana tuan-tuan. Tapi sebelum daripada itu Ustaz, apa cerita tajwid kita hari ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Syam. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kita nak ulang kaji sikit apakah pengajian ataupun sesi tajwid kita. Mari kita sama-sama ikuti paparan kita, iaitu menyempurnakan bacaan idgham pada kalimah dalam ayat yang ke-14. Dua kalimah yang kita nak beri fokus, ayat yang ke-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bermula daripada fa'amanat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فآمنت
ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Sadaqallahul azim ila akhir ayat, iaitu ada dua kalimah fa'amanat ta'ifah dengan wa kafarat ta'ifah. Idgham maknanya kita masukkan bunyi ta ke dalam huruf ta, dua kalimah tadi fa'amanat ta'ifah dengan wa kafarat ta'ifah. Makhraj yang sama, tiga huruf itu ia keluar hujung lidah, ta da ta, ta da ta. Kat sini kita dua huruf lah, maknanya huruf ta dengan ta makhraj yang sama tapi sifat yang berbeza. Ta sifat lain, ta ada sifat tebal dia. Jadi masuk bunyi ta tu ke dalam ta komplit, sempurna maksud dia. Tak ada bunyi ta tu dia terus pergi kan, fa amanat ta wa kafarat ta. Jadi itulah pengajian atau pulang kaji kita pada hari ini. Kerja rumahnya bukan kerja rumah, barangkali ada ibu-ibu ayah sekalian boleh kongsikan, sebab idgham ni ada banyak kan, praktis dan juga ada nama-nama dia, ada mutajanisain, ada mutaqaribain, mutamathilain. Ibu-ibu ayah-ayah sekalian jemput untuk kongsikan dekat ruangan kami idgham apa hari ni kita belajar tadi kan. Selamat mencuba dan selamat praktik dengan guru al-Quran kita, wallahu a'lam. Terima kasih. Silakan Al-Fadhil Habibi. Alhamdulillah, syukur kita dapat lihat tajwid yang mana kalaupun orang kata kita biasa dengar, tapi bila sampai praktis itu kalau tak berikan perhatian mungkin terlajak juga kita. Betul, Ustaz ya. So peringatan kita ni untuk ulang kaji sebenarnya bagi mereka yang telah terbiasa, bagi mereka yang tak terbiasa ini merupakan pelajaran yang baru. Tadi sebelum kita berhenti Ustaz, alhamdulillah kita dah berikan penegasan menerusi ayat yang kita pilih untuk kita jadikan penutup untuk sesi yang pertama tadi, iaitu ayat yang ke-9. Bagaimana ayat ini adalah berita gembira khususnya bagi kita umat Nabi Muhammad, tetapi bukan sekadar kita, bahkan seluruh alam ini bergembira dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi diutuskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka apakah cara yang sebetulnya untuk kita nak menzahirkan kegembiraan kita tu? Kalau dah gembira dengan diberikan pengutusan seseorang, contohlah kalau kita diberikan anak, contohnya kita gembira dengan kehadiran anak, macam mana sikap kita terhadap pengutusan insan yang menggembirakan hati kita tersebut? Maka di sinilah kita akan ditunjukkan dalam ayat-ayat yang berikutnya. Tetapi kita nak mulakan terlebih dahulu, tuan-tuan juga puan-puan para penonton, ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah, kita nak dengarkan kembali bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad, guru kita hari ini. Subhanallah. Juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Al-Fadhil Ustaz Syam ramai sahabat-sahabat yang subhanallah berkongsi dan juga bersama dalam Facebook, mengikuti sama-sama. Antaranya Puan Liana Ilya, alhamdulillah mudah difahami untuk golongan OKU pendengaran. Alhamdulillah. Kita ucap terima kasih kepada Puan ataupun Kak Azina kita, kerana dia kata ada penterjemah. Bapa saya gembira bila tengok My Quran Time dan kami orang normal juga boleh belajar cara isyarat secara tidak langsung. Allahu Akbar. Terima kasih Puan Liana dan terima kasih juga kepada Puan Azlina kita. Betul, kakak Azlina kita, Puan Azlina. Saya tahu kita, ni. Terima kasih. Subhanallah. Sikit-sikit belajar insya-Allah. Kena sabar lebih. Sabar. Baik, tuan-tuan dan puan, ibu ayah sekalian, kita nak mulakan atau menyambung bacaan kita ayat yang ke-10 kan? Ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-14 halaman 552. Kita cuba dengan bacaan nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah sampai kepada kita menerusi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya kita bukan takat diri kita, kita dipahamkan seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi sebentar tadi. Di kalangan penonton kita bukan daripada kalangan sahabat-sahabat tipikal sahaja, tetapi daripada sahabat-sahabat OKU juga turut menikmati My Quran Time ini. Sememangnya Al-Quran ini merupakan satu kenikmatan untuk semua. Dan Al-Quran sememangnya untuk semua. Maka kita nak meneruskan perbincangan kita daripada ayat-ayat yang telah dibacakan sebentar tadi, bermula ayat yang ke-10 sehinggalah kepada ayat ke-14. Apa yang dapat kita pelajari daripada ayat-ayat ni? Tadi telah kita mulakan bahawasanya pengutusan Nabi SAW ni Ustaz ya, ianya adalah merupakan berita gembira dan sememangnya ianya bukan takat berita, sememangnya menggembirakan kita. Kita tak boleh bayangkan agak-agak bagaimanakah kehidupan kita Ustaz ya, kalaulah kita tidak diutuskan seorang Nabi yang menunjukkan kita jalan bagaimana untuk hidup sebenarnya di atas muka bumi ini sehinggalah kita kembali kepada Allah. Kalaulah Allah tidak mengutuskan kepada kita Nabi Muhammad SAW, agak-agaknya kehidupan kita pada hari ini bagaimana rupanya. Maka bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan pengutusan Nabi itu merupakan satu perkara yang menggembirakan,
tingkah laku orang yang bergembira terhadap Allah. sesuatu pastilah kena berbetulan ataupun kena menepati kegembiraan tersebut. Betul. Kalau kita kata kita gembira tapi kita buat muka sedih, itu tak nama gembira, itu nama bersedih. Betul. Maka bila mana kita bergembira dengan keadaan Nabi, tuntutannya pastilah kita kena menerima dengan penerimaan yang sebenar yang namanya iman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hal keimanan ini kita tahu bukan semua nak beriman. Macam telah kita dengar daripada perbincangan-perbincangan sebelum daripada ni, daripada penolakan Bani Israel terhadap Nabi Musa, penolakan Bani Israel terhadap Nabi Isa. Antara sebab yang biasanya kita temui penolakan terhadap nabi-nabi tersebut, contohnya bagaimana Fir'aun menolak Nabi Musa alaihi salam, kaum Nabi Musa antara yang lain Qarun menolak Nabi Musa alaihi salam, Haman juga begitu. Kerana kebanyakan daripada mereka melihat kalau mereka memilih untuk bersama dengan Rasul tersebut, mereka hilang kepentingan-kepentingan dunia mereka. Ibaratnya kalau ada bisnes tak menjadilah kalau ikut Nabi ni. Mereka katakan kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, kita akan rugi dunia kita. Betul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagai menjawab bisikan-bisikan dalam hati sebahagian manusia yang mungkin teragak-agak, nak ikut Nabi ke nak ikut dunia yang aku kejar ini? Allah offer awal-awal. Allah katakan, wahai orang beriman, nak tak kalian kalau aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang siapa terlibat sama di dalamnya takkan pernah rugi? Agak-agak ada tak manusia yang kalau di offer dengan begini, Masya-Allah, mereka akan menolaknya? Tak mungkin begitu. Betul. Maka bila mana seruan ini diberikan, kita tahu yang memiliki akan alam ini, yang paling kaya daripada sekalian yang kaya, itulah Allah yang maha kaya ini. Betul. Offer kita satu bisnes di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam firman-Nya pada surah At-Taubah Allah menyatakan, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah bersedia untuk membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa raga mereka, harta mereka dengan gantinya yang namanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bentuk urus niaga tersebut itulah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-11, iaitulah ia mestilah bermula dengan kamu menerima kehadiran Allah sebagai Tuhan yang sedia menawarkan perniagaan ini dengan kamu. Betul. Jual beli ini, transaksi antara kita dengan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan transaksi perniagaan ini? Iaitulah apa yang kita buat untuk Allah, Allah tidak akan membalasnya. Setiap satu benda yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah, yang kita kata ianya transaksi di antara kita untuk Allah. Kita salat ke, kita puasa ke, kita zakat ke, kita haji ke, kita tonton My Quran Time sekalipun yang kita niatkan untuk Allah, sejam yang kita rasa kita habiskan, Allah tak pernah sia-siakan, setiap satunya akan dibalas kemudian hari. Tetapi pertamanya kita mesti kena beriman dengan Allah sebagai zat yang bersedia untuk melakukan transaksi ini dengan kita. Barulah kemudian selepas daripada itu kita kena beriman dengan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah, kerana bagindalah yang akan menjadi penyampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah daripada kita. Beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulih. Lepas kita beriman dengan Rasul, kalau dah percaya dengan Rasul, takkanlah kita tak bersedia untuk mendukung perjuangan Nabi. Betul. Sayang Nabi bukan takat sebut sayang. Kalau orang hina ayah kita, mak kita yang kita sangat-sangat sayang, kita pasti akan membela mak dan juga ayah kita. Kalau kita sebut kita sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang menghina Rasul kita, pasti kita akan membela Nabi kita, iaitu yang disebutkan sebagai watujahiduna fi sabilillah. Kita akan bersedia untuk bermujahadah bersungguh-sungguh. Tujuannya apa dia? Mengangkat dakwah risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ianya akan disebutkan sebagai mujahadah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tak dinamakan mujahadah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan ianya mestilah diniatkan untuk mengangkat kalimah Allah itu lebih tinggi daripada yang lain, antaranya membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jihad di sini menarik bila mana Allah sebutkan ia tidak terhenti sekadar kita kata sebut jihad. Kita duk nampak cuma satu bentuk. Betul. Seperti mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu mengangkat senjata mereka bagi mempertahankan kesucian Islam contohnya. Tetapi jihad ini sebenarnya ada luas konteksnya. Antaranya yang telah disebutkan oleh Allah. Bahkan Allah dahulukan ia daripada yang keduanya. Apa yang didahulukan oleh Allah? Tuan-tuan cuba perhatikan pada ayat ke-11. Allah dahulukan bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Itu sebab sebahagian daripada ahli tafsir menyatakan
pengorbanan ataupun mujahadah dengan hati ini lebih utama daripada jiwa raga. Antara sebabnya kata mereka disebabkan oleh harta benda yang ingin dimujahadahkan ini bukan semua orang memilikinya. Betul. So siapa yang bersedia untuk bermujahadah dengan berjihad pada Allah dengan harta benda dia, maka mereka insan yang terpilih. Kita ada duit dekat tangan, nak sedekah dekat masjid RM1 tu pun kita terketar je. Tapi orang yang bersedia untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok RM1, RM2 bukan takat RM1, bahkan jutaan ringgit dia bersedia untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah peluang diberikan sama rata kepada seluruh makhluk yang memiliki nyawa untuk bersedia berkorban hatta jiwa raga seandainya tiba masanya ianya berkehendak sedemikian seperti mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata Allah, lebih baik bagi kamu seandainya kamu mengetahui. Apa yang lebih baiknya? Kita kata kalau kita sedekah hilang duit kita, berikan nyawa kita hilang nyawa, apa yang baiknya? Sebab imbalan atau pembalasan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu lebih baik. Apa balasannya tuan-tuan? Allah terus bagi tahu. Ada balasan yang bersifat ukhrawi, iaitu keakhiratan, dan tak kurang juga ada balasan yang berbentuk duniawi. Apa balasan duniawi ni tuan-tuan? Tuan-tuan boleh perhatikan kepada ayat yang ke-12. Allah menyatakan Allah akan berikan yang pertamanya keampunan. Kita nak Allah ampunkan kita yang banyak dosa ni, sebab siapa yang Allah ampunkan dosa dia akan pergi ke syurga. Dan bila mana dah Allah ampunkan dosa, Allah akan masukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah indahnya lah, walaupun kita cuma boleh bayang, takkan sama bayangan tersebut. Dan ditempatkan di tempat yang istimewa yang disebutkan sebagai syurga Adnin. Ini balasan daripada bentuk-bentuk akhirat. Tetapi orang ingat, dunia ni tak dapat apa-apa ke? Tak, sabar. Ada Allah sebutkan balasan dunia pun Allah bagi. Cuba lihat pada ayat ke-13, Allah kata Allah berikan pertolongan bagi siapa-siapa yang membela Nabi bersama-sama dengan perjuangan Nabi. Allah pasti akan berikan pertolongan kepada mereka, dan Allah janji kemenangan yang sangat-sangat hampir. Apa yang kita lihat daripada janji-janji Allah ni telah berlaku sepanjang hayat manusia ini. Kita dapat lihat bagaimana Allah berikan pertolongan kepada Nabi, contohnya peperangan Badar, bilangan yang sedikit boleh menewaskan kumpulan yang banyak, sehinggalah kepada sekalian kemenangan-kemenangan yang lain yang turut sama dicapai oleh umat Islam selepas daripada zaman Nabi sehinggalah kepada hari ini. Tapi apa yang perlu kita buat sekarang? Dah kita yakin? Allah kata, jadikan diri kita wahai orang beriman sebagai pembantu yang benar-benar membantu dakwah Nabi. Hari ini Nabi tidak berada di samping kita, tetapi kita ada sunnah baginda yang perlu kita menangkan selalu, lebih daripada sekalian yang lain. Jadilah kita pembantu agama Allah, seperti mana satu ketika ketika mana Bani Israel menolak Nabi Isa alaihi salam, tetapi ada sekumpulan manusia bilangannya 12 orang yang dikenali namanya sebagai nama Hawariyun. Mereka inilah yang menyahut seruan, wahai Nabi Isa, kami akan tetap bersama-sama kamu walaupun sekalian yang lain menolaknya. Pada waktu itulah Allah berikan kekuatan kepada mereka seperti mana Allah berikan kekuatan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak capai daripada perbincangan kita. Maka sama-sama kita lihat apa resolusi kita pada hari ini untuk sama-sama kita ambil pengajaran daripadanya. Iaitulah yang pertama, resolusi kita nak tengok daripada ayat-ayat yang telah kita bincangkan tadi, ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-14 ini, kita nak benarkan segala apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada kitab-kitab suci ini tanpa sebarang keraguan, apatah lagi Al-Quran yang berada di hadapan kita. Yang keduanya, kita sama sekali tidak akan mengungkapkan ucapan yang batil, ucapan yang salah atas tujuannya nak meremehkan tuntutan agama ataupun mengelakkan diri daripada menerimanya, macam yang telah dituduh oleh Bani Israel terhadap Nabi Isa AS. Begitulah juga kita nak dapatkan satu perniagaan yang takkan rugi, Ustaz. Kita nak untung selalu. Apakah perniagaan tersebut? Iaitulah menjadi mukmin yang sebenar, bukan takkan mukmin sebenar. Kalau mukmin yang nak untung, dia mesti kena pergi kepada memperjuangkan agama Allah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah resolusi kita pada tengah hari ini, tuan-tuan. Dan sebagai penutupnya, seperti mana biasa, kita nak dengarkan doa yang mudah-mudahan melengkapkan keberkatan pada bicara hari ini, insya-Allah. Okey, silakan kepada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dengan doa kita, insya-Allah. Sama-sama kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim. Sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook, sebelum kita doa, subhanallah, suka tengok Ustaz Syam always smile, ya tak? Senyum semua. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Mari kita sama berdoa, insya-Allah, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah yang membesarkan kami ya Allah, ibu ayah mertua kami muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini ya Allah satu lagi surah telah kami pelajari ya Allah. Mudah-mudahan ianya berbekas di hati kami ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-hambamu yang menjaga agama ini, berjuang ya Allah, berjuang menghidupkan agama ini dalam kehidupan kami ya Allah. Mudah-mudahan diberi kesempatan, kekuatan, semangat dan ruang peluang buat kami ya Allah, untuk kami senantiasa bersama dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang lancar membacanya dan juga diberi kefahaman ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang celik Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Ustaz Syam ya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa yang kita panjatkan dalam majlis Al-Quran yang penuh mulia ini, dan juga kita nak mengajak semua sekali untuk kita terus aktifkan ruangan ataupun kesepakatan kita dalam tabung gerakan Al-Quran, untuk kita terus sebarluaskan Al-Quran, melahirkan generasi Al-Quran dan juga menghidupkan majlis atau program-program Al-Quran insya-Allah taala. Sama-sama kita berinfak insya-Allah Dan insya-Allah My Quran Time melabuhkan tirai saat ini untuk hari ini. Jangan lupa saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi, dan juga besok kita akan menyambung masya-Allah surah yang berikutnya. Amin. Ya salam, surah Al-Jumuah. Moga-moga kita diberi kesempatan untuk terus bersama dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim dan juga kepada ibu ayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.